Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar orang-orang Kedah Darul Aman? Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Malam ini kami bersiaran dari Dewan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah College University Insaniah Alusta Kedah bersempena dengan Ijtima' Pondok Malaysia 2014 dan forum pada malam ini dibawakan oleh Yayasan Pembangunan Pondok Malaysia dengan kerjasama JAKIM dan juga RTM. Dan insya-Allah pada malam ini saudara, kita akan membincangkan satu lagi tajuk yang telah dipilih oleh pihak penganjur sempena dengan Ijtima' Pondok Malaysia 2014 yang berlangsung di Dewan Seri Mentalun Alusta Kedah, iaitulah Aku Terror Bukan Teroris. Untuk kita mengetahui tentang tajuk ini, kenapa dia dipilih, apa maksud terror dan teroris yang akan dikupaskan oleh panelis, terlebih dahulu saya perkenalkan panelis-panelis yang telah diundang untuk menjayakan forum kita pada malam ini. Di hampir dengan saya, di sebelah kiri saya ini, iaitu tidak lain tidak bukan orang kuat yang menjayakan Ijtima' Pondok Malaysia 2014 ini. Beliau ialah yang berbahagia Datuk Dr. Masyiatah binti Ibrahim, pengerusi eksekutif Yayasan Pembangunan Pondok Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Kembali kita bertemu di pentas forum perdana. Terima kasih. Panelis yang kedua kita di tengah-tengah sana, tidak asing lagi di pentas forum perdana Ehwal Islam, iaitulah yang berbahagia Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz, pengasas dan juga pengetua Pusat Pendidikan Al-Barakah Manjoy, Perak, Darul Rizwan. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Kerana jauh datang kerana untuk kita berforum sempena Ijtima' Pondok pada malam ini. Di hujung sana yang tersenyum tersengih itu juga tidak asing dalam forum perdana Ehwal Islam, itulah yang berbahagia Ustaz Badli Shah Alauddin dari Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Ustaz juga pakai dua songkok pada malam ini. Satu songkok Jabatan Agama Islam Negeri Pahang, satu lagi ialah sebagai Mustasyar Yayasan Pembangunan Pondok Malaysia. Terima kasih Ustaz kerana bersama-sama dengan kita pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Aku Terror Bukan Teroris, apa sebenarnya? Yang pilih tajuk ni tidak lain tidak bukan, iaitu Datuk Dr. Masyiatah sendiri. Jadi kita tanya orang yang memilih tajuk, apa maksudnya Datuk? Terror, bunyi dia hampir sama tu. Terror, teroris. Tambah sikit jadi hujung. Apa yang sebenarnya nak diuraikan tu? Terima kasih banyak Ustaz Zack. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Sebenarnya kalau kita sebut terror ni, kalau di negeri Kedah ni Ustaz Zack, orang memang dah faham maknanya hebat. Kalau anak boleh lulus sampai straight A tu, ush, terror. Jadi kalau sebelah Kedah, sebelah Kelantan, sebelah Perak, faham tak Ustaz? Sebelah Pahang, Ustaz orang mana ni? Kedah. InsyaAllah faham makna terror ni adalah orang yang hebat. Dan kita ambil daripada bahasa orang putih, terrific. Maknanya memang superb lah. Dan dia sangat berbeza dengan istilah yang satu lagi, maknanya teroris, iaitu yang membawa makna kepada pelampau, pengganas, orang yang melalui kepada membunuh dan sebagainya. Jadi dua perkataan ini sangat berbeza. Kita bawakan tajuk ini sebab ada mulut-mulut celupa yang bercakap. Dia kata, Ustaz, because they are Muslim, they are potential terrorists. Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakitnya hati kita dengar. Kita kena jawab balik, we are Muslim but not terrorists. Jadi itu yang kita nak, supaya kita tidak mahu satu stigma, satu citra, satu opini, satu pandangan yang dilekatkan oleh Barat bahawa apa saja perlakuan orang Islam ini sebenarnya ada kaitan dengan teroris dan pengganas, tanpa melihat kenapa perlakuan-perlakuan tersebut berlaku. Jadi inilah yang sebenarnya kita bercakap pada malam ini, sebab Ustaz kita tidak nak bahawa apa yang disebut oleh Barat itu akhirnya terlekat dalam minda masyarakat kita. Apa signifikannya Datuk memilih tajuk ini dengan Ijtima' Pondok Malaysia pada tahun ini tu? Alhamdulillah, pada tahun ini kita berkumpul ulama-ulama, kita berijtima' daripada seluruh pondok Malaysia. Kita keluarkan balik sejarah betapa hebatnya ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama yang sebenarnya menjadi pejuang-pejuang. Antaranya kalau kita tengok di Batu Pahat, kita ada Kiai Saleh. Kiai Saleh ni Ustaz Zaid, orang panggil dia Kiai Parang Terbang.
bukan piring terbang ya Ustaz. Sebab dia membunuh kepada komunis, dia keluar malam-malam, dia berjuang kerana ketika itu komunis membunuh kepada orang Melayu, dia keluar dengan menaiki basikal, gerek kata orang Kedah ni, hanya untuk mencari pengganas-pengganas ni dan membunuh mereka kerana mereka sangat kejam kepada orang Islam. Jadi adakah perlakuan ini kita namakan sebagai teroris? Tidak, perlakuan ini adalah perlakuan yang sangat mulia orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pada Datuk Dr. Masyitah atas mukadimah memberi kefahaman dan penjelasan tentang di sebalik makna teror dan teroris yang kita nak bincangkan forum kita pada malam ini. Hampir sama bunyi dia kan, teror, teroris, tapi perbezaannya sangat jauh. Yang kita nak jadi, yang kita nak pilih adalah teror, dan kita tidak mahu jadi teroris. Sebagai contoh, ramai yang hadir pada malam ini, tetamu-tetamu kehormat kita depan ni semuanya orang teror-teror. Datuk Noh ada, YB Datuk Rawi ada, Datuk SUK, Datuk Pegawai Daerah, Datuk Dr. Afifi Al-Akiti pun turut ada. Ni antara orang-orang yang teror, yang boleh menjadi kebanggaan adik-adik pelajar di Insaniah ini khususnya, dan itulah yang kita nak bincangkan. Ustaz Kazim, kita nak jadi teror ni, antara perkara asas yang perlu kita ada mestilah ilmu. Tetapi yang kita nak faham ialah nak jadi teror ni ilmu yang macam mana yang perlu ada dalam diri kita baru kita boleh jadi teror lah. Macam Ustaz teror jugalah tu. Okey, sila Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Jadi kita sekarang ni duduk di Kedah. Bila sebut teror ni kita sebut teror. Oh, hantera, kan? Tak tera apa, naik motor angkat tayar depan. Hak belakang tinggal. Awak tak pakai dua-dua, dia kata tak dua-dua rugi lah, getah mahal, tayar mahal. Jimat dia dah. Tu bukan tera, tu tera kot lain. Jadi tuan-tuan, apa benda yang kita nak jadi hebat? Ilmu apa yang kita ada untuk menjadi hebat? Sekarang kita mesti ada satu ilmu yang boleh mencipta. Ilmu yang membina, membuat sesuatu yang baru, membuat satu perkara yang baru. Yang inilah yang kita buat. Kita baru kehilangan kapal terbang kita MH370. Bila kita kehilangan kapal terbang ini, macam-macam benda yang kita dapat. Yang pertama, kita dapat pengajaran. Apa-apa pun balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau selama ini kita naik kapal terbang, kita jadi pening kepala, naik tu kira nak makan je. Lah naik kapal terbang kira macam doa. Alhamdulillah. Makcik nak ni naik kapal terbang macam Yasin terus. Tak dan goyang kapal terbang. Yasin. Tak. Maknanya kita ambil peringatan. Alhamdulillah. Yang keduanya kita ambil apa? Yang mencarinya, yang membuat usaha mencarinya adalah kuasa-kuasa besar dunia. Yang bukan daripada negara-negara Islam. Yang ini yang kita kena belajar, bahawa orang Islam kena ada ilmu menguasai angkasa. Alam tarau annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu lihat bagaimana kami uruskan kemudahan kamu, kami berikan kemudahan kepada kamu nun di langit, selepas di langit baru Allah sebut di bumi. Menunjukkan bahawa Allah Ta'ala beritahu kepada kita, kekuasaan kita, kehebatan kita ialah apabila kita menguasai langit. Bila kita menguasai langit, baru dia datang penguasaan di bumi. Masalah kita hari ini umat Islam, tuan-tuan, kita tidak mencipta, kita tidak mereka cipta. Kita hanya memakai apa yang orang lain cipta. Akhirnya mereka menguasai kita. Mereka menguasai dalam media, mereka menguasai dalam ketenteraan, mereka menguasai aeroangkasa, mereka menguasai satelit. Sehinggalah dalam negara kita pun mereka boleh teropong, mereka boleh tengok apa benda yang kita ada. Yang inilah tuan-tuan yang Allah sebut kepada kita beribu tahun yang lepas. Tentang kehebatan umat Islam apabila dia menguasai langit. Nak jadi apa pun rezeki di langit adalah di antara rezeki yang paling besar dalam muka bumi ini. Sebab itu berkali-kali Allah Ta'ala sebut tentang Quran. Bila Allah sebut tentang langit dan bumi, yang dahulu disebut ialah langit, kemudian barulah bumi, menunjukkan bahawa penguasaan ilmu langit itu salah satu sebab yang menjadikan umat Islam akan teror pada hari ini. Wallahu a'lam. Saya dapat rumuskan apa yang Ustaz nak sampaikan itu ialah tidak memadai sekadar mempunyai ilmu, tetapi tidak ada kemahiran untuk melaksanakan ilmu yang dikuasainya. Maka sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
kita menyebutkan bahawa nak jadi terror ni tak memadai dengan ilmu sahaja, tetapi kita perlu menguasai kemahiran tertentu. Kita tak boleh bagi musuh-musuh Islam, orang-orang tertentu yang mereka ini mempunyai ilmu dan juga kemahiran, akhirnya kita sebagai menjadi orang yang sentiasa menggunakan kemahiran yang dimiliki oleh orang lain. Ustaz Badlishah mungkin boleh tambah sikit lah tentang sikap orang terror ni lah Ustaz. Sebagai mustasyar ni kita kena rujuk lah kan, dia pasal mustasyar. Nak jadi terror ni Ustaz, dah ada ilmu tetapi tak menggunakan ilmu tersebut. Sombong, angkuh, bongkak, ego dan sebagainya ni Ustaz. Adakah ni terror yang macam mana ni Ustaz kategori ni? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Orang berilmu yang merendah diri ini kita panggil terror. Orang Singapura panggil terror, dipanggilkan terror lah tu. Kalau orang berilmu yang sombong, itu kita panggil angkuh. Sebab itu orang tua-tua banyak berpesan, tanda ilmuwan angkuh, lagaknya kasar, tidak senonoh. Kemana pergi mencari musuh, tanda ilmuwan angkuh, hati busuk, perangai tak senonoh. Terhadap yang susah dia menjauh, terhadap yang berkuasa dia bersimpuh, orang berlebih dia menuduh, orang mendapat dia mengeluh. Itu tanda orang berilmu yang sombong. Dalam kitab Hilyatu Talibul Ilmi, kitab ini bagus tentang hiasan penuntut ilmu, tulisan Syekh Bakar Abu Sa'id. Dia ada guna satu istilah Abu Shibrin. Apa erti Abu Shibrin? Shibrin ni maknanya sejengkal. Orang yang ada ilmu tapi sombong, ilmunya baru sejengkal. Sebab nak jadi pakar dalam ilmu, dia mesti ada 3 jengkal, kata dia. Jengkal yang pertama, biasanya orang itu dia sombong. Jengkal yang kedua, dia masuk fasa tawaduk. Jengkal yang ketiga, dia akan sampai kepada fasa rasa tidak tahu apa-apa. Sebab itu orang berilmu, dia tak akan sombong. Tapi kalau baru-baru kenal ilmu, itu dia ada mengada-ngada sikit Ustaz Zakaria. Baru belajar silat, orang cuit sikit, keluar bunga selalu. Lebih-lebih, Tok Guru silat tak begitu. Dia ada lebih-lebih sedikit. Sebab itu, apa yang kita nak sombongkan dengan ilmu kita? Kita punya ijazah, ada berapa juta manusia ada ijazah dalam dunia. Kita punya master, orang lain punya master lagi tahap sabatika, lagi masuk laut punya kajian. Kita punya PhD, ada orang double PhD, triple PhD pun ada. Apa yang kita nak sombongkan? Ilmu Allah bagaikan lautan, ilmu kita ini cuma dapat setitik sahaja. Ingat kembali ketika insiden pesawat hilang. Dijemputlah dalam televisyen segala pakar-pakar ilmuwan, profesor, insinyur, doktor, macam-macam lah, pilot itu ini. Semuanya buntu, artinya ilmu kita tidak ke mana. Pada giliran dan penghujungnya, semua akan mengucapkan satu kalimat, Wallahu a'lam. Artinya manusia tidak ke mana-mana ilmunya itu. Sebab itu bagi kita, orang yang berilmu, jom kita merendah diri. Orang berilmu mesti berendah diri. Tegaknya bertongkat adat, duduknya bertikar lembaga, gulingnya berbantal undang, berpakaian sunnah dan syarak. Berselimut adat lembaga, bertongkat budi pekerti. Tinggi tidak menimpa, besar tidak melendan, bertaji tidak memupur. Itu sifat-sifat orang berilmu yang tidak angkuh. Wallahu a'lam. Terima kasih pada Ustaz Badlishah atas bahasa yang begitu bermadah, berbunga-bunga, patutlah dilantik sebagai mustasyar Yayasan Pembangunan Pondok. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu tajuk pusingan yang pertama yang kita bincangkan tentang aku terror, bukan teroris. Kita masih lagi membincangkan tentang tajuk aku terror atau aku terror bukan teroris. Yang sebenarnya saya nak tanya balik pada Datuk. Mungkin Datuk tadi sebut tadi kita tak naklah teroris ni. Tetapi kita tak dapat nak mengelak bahawa memang terdapat segelintir masyarakat Islam ini bertindak keterlaluan. Mereka ini dilihat seperti telah melakukan kezaliman, kekejaman. Mereka membunuh orang itu, membunuh orang ini. Jadi, apakah yang boleh kita cakapkan apabila setengah orang meletakkan bahawa Islam ini sebenarnya mendominasi kumpulan teroris ini, pelampau ini? Inilah satu persoalan yang kita cuba nak kikis daripada minda. Saya sebutkan daripada peringkat awal, ia telah menjadi satu stigma, satu opini yang melekat sama ada secara sedar ataupun tidak dalam masyarakat kita. Apa pun kita nak sebut tadi, bahawa masyarakat kini kita nak jadikan orang yang terror, yang hebat, yang top lah.
Bahasa sekarang apa dia kata Ustaz? Meletup. Tapi bukan meletup. Meletup. Yang jadi top. Yang nak jadi sibuk ni pasti jadi meletup. Kalau kita lihat di sini, apa pula nama yang kita nak namakan kalau bukan teroris kepada perlakuan-perlakuan barat, campur tangan mereka dalam pemerintahan Iraq sehingga habis musnah kota Baghdad, Zionis Israel yang dilakukan keganasan terhadap kota Palestin sehingga tidak ada satu rumah pun dalam Palestin itu yang tidak ada anak yatim dan juga janda dalam setiap rumah. Apa nama tindakan ini? Pembunuhan dalam ethnic cleansing. Bagaimana minoriti Moro di Manila dan juga di Rohingya dan di selatan Thailand. Semua ini berlaku. Apakah perlakuan-perlakuan ini tidak lebih brutal daripada apa yang dilakukan? Yang penting saya sebutkan tadi, tujuan kita ini adalah untuk membasuh daripada minda masyarakat kita bahawa orang Islam ini teroris. Ini disebut di dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dah sebut tak mungkin mereka ini meredai, senang dengan kamu. Justru bila kita bercakap tentang orang yang berilmu, tadi Ustaz Zaid pun dah sebut dan dalam istimak hari ini kita juga menyebut bahawa sekadar ilmu akhirat itu perlu juga ditampung dengan ilmu-ilmu duniawi. Disebut oleh juga panel-panel kita betapa pentingnya bila kita menghadapi satu krisis perlu kepada profesional-profesional. Di sinilah turunnya ayat Al-Quran yang membunyi Iqra. Waktu turun ayat Iqra, disuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca. Ketika itu Al-Quran belum pun lagi diturunkan. Sebab itu Nabi tanya, apa yang nak aku baca? Quran belum terkumpul. Justru sebenarnya falsafah di sebalik disuruhnya umat Islam ini menjadi orang yang membaca, orang yang berilmu, bukan sekadar untuk membaca Al-Quran, tetapi membaca segala tamadun-tamadun yang lalu untuk menjadi orang yang hebat. Membaca dengan hati mereka, boleh membaca masa hadapan, boleh membaca body language, boleh membaca apa yang bakal berlaku, meramalkan sesuatu. Inilah kehebatan-kehebatan dan ilmu itu yang boleh menangkis fahaman, stigma dan opini yang mengatakan kita ni teroris. Selagi kita tidak membasuh, itulah yang sebenarnya cuba dilakukan oleh pihak barat dan mereka ini sangat takut dengan kebangkitan Islam. Lalu pelbagai alasan diletakkan atas setiap perlakuan orang Islam. Terima kasih pada Datuk. Mungkin Ustaz Kazim ingin menambah sikit tentang persepsi juga Ustaz. Apabila mereka menuduh bahawa konsep jihad yang diperkenalkan, yang dianjurkan oleh Islam itu adalah menyebabkan puncanya, wujudnya kumpulan-kumpulan teroris ataupun pihak-pihak pelampau di dalam orang Islam ini. Dan mereka mendakwa bahawa bagaimana Nabi Muhammad SAW yang mengembangkan ajaran Islam itu berasaskan kepada tuntutan jihad, mengangkat senjata dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak menangkis persepsi-persepsi negatif kepada pihak-pihak musuh Islam ini, Ustaz? Baik, alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tentang masalah persepsi, ini ada satu benda yang memang mudah melanda umat manusia. Dan persepsi ini datang dalam berbagai bentuk keadaan itu. Dan kita sendiri pun kadang-kadang benda yang baik dengan istilah yang baik kadang-kadang diberikan makna yang tak baik. Contohnya tadi jihad, satu istilah yang baik tetapi diberikan makna yang tidak baik. Malah ada lagi persepsi yang benda yang tak baik dilunakkan, lama-lama macam tak ada apa-apa. Contohnya apa? Kalau dulu orang sebut zina, sekarang tak sebut zina, disebut persetubuhan haram, persetubuhan jenis umpamanya. Kalau dulu kita sebut arak, sekarang dah lembut sikit, kita sebut minuman keras. Bunyi lembut je bunyi dia. Kan kamu buat apa? Saya berdua-duaan, kata dia. Bunyi lembut je tak? Ya, sedangkan benda yang jahat ni kita kena bubuh yang kasar-kasar sikit, barulah nampak jahat benar dia. Tetapi tuan-tuan, benda yang baik yang disebut sebagai jihad, wajahadu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, disebutkan kepada kita jihad pada harta benda. Jihadlah kamu pada jalan Allah dengan harta benda kamu, dengan nyawa kamu. Kadang-kadang jihad itu disalahpahamkan dan lebih malang lagi disalahpahamkan oleh orang-orang barat, oleh musuh Islam. Seperti ayat yang Datuk bacakan tadi. Dibuatnya apa dia? Dibuatkan filem. Maka dibuatkan filem tentang teroris yang jahat, yang ganas, yang bom orang atas nama jihad. Siapa dia? Yang simpan janggut.
Maka orang yang bom ni ialah orang simpan janggut. Orang simpan janggut. Akhirnya umat Islam sekarang takut simpan janggut. Asyik nak pergi negara Amerika aja cukup janggut. Kenapa? Takut, kata dia. Nak bubuh nama anak Muhammad pun takut sebab dianggap sebagai teroris. Maka dibubuhlah nama Justin Bieber. Tak apalah, kata dia. Jadi ini yang timbul masalah kepada kita sekarang ni tuan-tuan, ialah bagaimana kita nak menangkisnya. Yang inilah tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut kepada kita banyak ayat Quran. Allah kata, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik pada kamu. Di sini kita kena tunjuk kebaikan kita, umat Islam. Seperti mana tadi disebutkan, kami bukan teroris, kami adalah terror. Kami adalah orang yang terror dalam kebersihan. Umat Islam kena mendominasi benda yang disebut sebagai bersih. Masalah sekarang bila kita banyak pergi ke negara-negara yang didominasi oleh umat Islam, subhanallah, menakutkan kita. Nak masuk dalam tandas, mengerikan kita. Saat yang sangat mengerikan bila masuk dalam tandas. Nak buka pintu pun takut. Teng, teng, teng. Yang ni yang kita lihat. Umat Islam hari ini kena mendominasi dalam bidang sains. Menunjukkan bahawa kita adalah maju dalam bidang perubatan. Menjadi rujukan dalam segala bidang. Akhirnya umat Islam akan dipalingkan daripada teroris kepada satu benda yang sangat diperlukan. Kemajuan ada di tangan umat Islam. Teknologi ada di tangan umat Islam. Kehebatan ada di tangan umat Islam. Kebersihan ada di negara umat Islam. Maka apabila ekonomi dipegang oleh umat Islam, maka mereka akan mengalih daripada dunia jahat pada umat Islam. Mereka beralih kepada arah yang baik. Di sinilah gerakan umat Islam kena buat. Bukan setakat menjadi hebat dalam bidang ilmu semata-mata, juga akhlak dan sebagainya. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Kazim lebih lagi menjelaskan kita tentang tajuk yang kita bincangkan. Saya nak tanya pula kepada Ustaz Bat, panelis kita yang ketiga ni. Memang kita setuju Dr. Masyitah sebut, Ustaz Kazim pun sebut bahawa Islam itu menganjurkan kepada satu kedamaian, kebaikan, terror dalam kehidupan kita ini. Tapi kita tak dapat nafikan Ustaz. Memang kehidupan umat kita ini suka bertelingkar, suka bergaduh, suka berpecah, suka mencari musuh. Keadaan ini menyebabkan bahawa Islam itu dilihat sebagai yang tidak sepatutnya. Jadi macam mana Ustaz nak bagi pandangan tentang persoalan ini Ustaz? Terima kasih. Kalau kita tengok kepada angka-angka terkini tentang jumlah masyarakat Islam di seluruh dunia. Ada yang mengatakan jumlah umat Islam hari ini ada 1,619,314,000 orang. 23.4% daripada populasi dunia adalah umat Islam. Tahun 2030 diunjurkan jangkaannya umat Islam boleh meningkat 2,190,154,000 orang. Peningkatan ini sangat ketara. Bahkan menurut kajian daripada Biro Persekutuan di Amerika Syarikat, di Amerika saja tiap hari 300 hingga 400 orang peluk Islam setiap hari. Persoalan pada malam ini, mengapa? Jawapannya, kalau kita kaji, nombor satu, umat Islam makin bertambah disebabkan beberapa buah negara Islam seperti Pakistan, India, Bangladesh, Indonesia dan Malaysia. Kesemua negara ini setiap tahun melahirkan 3,500,000 Muslim setahun. Beranak je kerja, tiap-tiap tahun, tu je lah kerja, tiap-tiap tahun. Jadi tiap-tiap tahun tu bertambah. Terror juga tu, terror. Yang keduanya, sebab orang bukan Islam melihat Islam agama yang sangat damai. Sebab itu saya setuju dengan panelis malam ini. Ini soal pengurusan persepsi. Bagaimana Islamofobia telah menjadikan orang melihat Islam dari satu sudut yang sangat mengerikan. Sedangkan di lapangan, orang yang cinta kepada Islam itu semakin bertambah tiap-tiap hari. Apa sebab? Sebab Islam agama damai. Kalau kita rujuk dalam sejarah, kita menelusuri terowong sirah. Zaman Nabi di Madinah dulu, orang Islam hanya 1/3 daripada keseluruhan rakyat Madinah. Bahkan Madinah itu lebih kosmopolitan berbanding dengan Mekah yang lebih homogenius. Maknanya di Madinah bangsanya ramai. Bukannya macam di Mekah yang semuanya suku-suku saja beza, tapi semuanya Arab. Tapi kalau di Madinah itu Aus Khazrajnya, Bani Adnan, Bani Qahtan, golongan Asyuriyin, Barbar, Yahudi, macam-macam. Tetapi boleh hidup aman damai sepanjang Nabi mentadbir negara Madinah.
Begitu juga bagi kita di sejarah kita di Melaka dahulu. Ada satu catatan dari Tome Pires di dalam buku catatan terkenal Summa Oriental. Dia mengatakan di Melaka dahulu 250,000 rakyat di negeri Melaka, dia ada 50 bangsa yang berbeza, yang mana bertutur dalam 84 bahasa dan hidup harmoni 110 tahun. Artinya sesama kita tak ada masalah, tetapi persepsi daripada luar untuk nak menakut-nakutkan. Hatta di negara Arab, Islam perintah negara Arab sudah hampir 1400 tahun. Tetapi di negara Arab sekarang ada 14 juta Kristian Koptik. Kalau kita bukan asal agama yang damai, agama yang aman, lama dah yang Kristian Koptik ini dah beransur-ansur meninggalkan tanah Arab. Jadi ini Ustaz Zakaria soal persepsi. Wallahu a'lam. Terima kasih. Itu tentang persepsi yang dibuat oleh pihak-pihak barat, oleh pihak-pihak yang bimbang, takut, persepsi negatif kepada Islam itu sendiri yang telah sama-sama kita setuju. Tapi sebaliknya ialah tentang diri kita sendiri, tentang masyarakat Islam, tentang keadaan dalaman umat Islam itu sendiri perlu kita bangunkan. Inilah yang dilakukan oleh Yayasan Pembangunan Pondok ini, salah satu institusi, salah satu yayasan yang ditubuhkan untuk memastikan warga pondok khususnya ini dapat menangkis segala persepsi-persepsi yang cuba dimomokkan oleh musuh-musuh Islam ini. Dan seperti biasa, Forum Perdana Ehwal Islam tidak lengkap, tidak sempurna kalau kita tidak mendengar pertanyaan daripada penonton. Dan saya dimaklumkan oleh penerbit ada 2 penyoal yang akan mengambil bahagian pada malam ini. Baik, kalau telah bersedia dengan penyoal pertama, kita terus saja bersama dengan penyoal yang pertama. Silakan Puan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sabar Kak, sabar. Relax dulu. Baik. Bagi satu-satu. Okey. Daripada mana Kak? Saya daripada Baling. Daripada Baling. Nama Kak? Nama saya Zalilah binti Ahmad. Oh, Zalilah binti Ahmad. Jauh main daripada Baling lah. Ya. Ni mengikuti istimak pondok atau khusus untuk forum pada malam ini? Saya mengikuti program ni. Program istimak. Ya. Jadi macam mana perasaan Kak bila dapat bersama-sama kita dalam Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini? Tersangatlah Gembira. sukalah. Suka. Dapat berjumpa dengan Ustaz, tambah-tambah Ustaz Kazim tu. Allahu Akbar. Kecil hati saya dengan Ustaz Badli Shah kan. Ustaz Badli Shah pun Allah kata, Ustaz Kazim je disebutnya kan. Baik, silakan Kak dengan soalan yang nak dikemukakan. Soalan saya, Ustaz kata relax kan? Relax. Okey, relax. Bertenang. Macam mana orang-orang yang di luar negara memasang bom-bom di badan, masuk ke tempat-tempat awam, meletupkan badan. Jadi mereka semua ni mengaku mereka ni syahid. Adakah mereka ni syahid? Baik. Ada nak tambah lagi kah? Ada nak tambah lagi sikit. Okey, silakan. Jadi di dalam Malaysia kita ni pun ada juga yang terjadi macam tu. Jadi syahidkah mereka ni? Ya. Itu saja pertanyaan saya. Baik. Sangat bagus soalan Puan Zalilah tu tadi. Saya tahu dia berdebar bila dia tengok kamera duk suluh kan. Dia berdebar memang tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan puan-puan gelak boleh lah. Cuba try tengok kan. Terima kasih Kak ya. Saya faham tu maksudnya, artinya mungkin Ustaz Kazim boleh dapat tangkap soalan tu tadi ialah tentang pengebom berani mati ni dianggap pejuang mati syahid. Bolehkah di dalam negara kita juga boleh buat begitu Ustaz? Baik. Alhamdulillah. Tuan-tuan, masalah tentang pengebom berani mati ni kita kena lihat daripada banyak benda. Pertama, jangan terus kita kata bahawa yang mengebom itu ialah orang Islam ataupun dia sendiri yang pergi bom diri dia. Tidak. Kadang-kadang dia perangkap, dia diperalat atau dipaksa. Diambil musuh Islam, tangkap dia ke buat apa benda ke atas nama keluarga dia. Kalau kamu nak selamat, kamu bawa benda ni. Maka dia guna bom jangka tuan-tuan. Bila dia bawa bom dari depan orang ramai dalam masjid, dia bom. Maka di situ timbul persepsi yang kita sebutkan tadi. Tengok orang Islam dengan bom, dengan umat Islam sendiri pun dia bom. Dalam masjid pun dia bom. Kadang-kadang bukan dia bom. Orang yang musuh Islam yang buat. Sebab dia berada di sebuah negara yang dijajah. Umpamanya Iraq, dia berada di Afghanistan, dia berada di negara ini. Maka negara ini dikuasai oleh siapa?
Maka musuh-musuh Islam kadang-kadang tuan-tuan, dia bukan satu hala. Kebijaksanaan mereka ni banyak hala. Maka dia ambil satu orang Islam macam Ustaz Bak contoh. Ni ada bom belakang ni. Saya pasang bom dengan dia, dia pergi masjid, saya pun bom meletup. Dia naik motosikal bubuh dalam raga motor dia. Sampai tengah jalan kita meletupkan dia. Jadi nampak, di sini nampak orang Islam adalah orang yang suka pada keganasan. Itu satu benda yang kita kena fikirkan. Yang kedua, menjawab persoalan akak tadi. Kalau adalah benda itu berlaku. Orang Islam pasang bom pada badan dia, pergi pasar, pergi masjid, pergi rumah kenduri, diletupkan diri dia. Kemudian dikata sebagai jihad. Adakah itu dipanggil sebagai syahid? Itu bukan jihad, tuan-tuan, itu jahat. Antara jihad dengan jahat lain. Kalau syahid itu apabila dia sanggup meletupkan diri dia, mengorbankan diri dia pada musuh-musuh. Musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah yang memerangi orang Islam dan memerangi umat Islam. Tetapi apabila dia bom dalam masjid dan dikatakan ini bom jihad, ini bom syahid. Syahid, apa yang kamu bom adalah umat Islam, yang kamu rosakkan ialah masjid. Ini tidak dikategorikan sebagai jihad ataupun syahid. Dan persoalan ketiga yang dibawa oleh akak relax kita tadi. Relax, brother, relax je dia tuan-tuan. Dalam konteks negara kita sekarang, adakah perlu benda itu? Persoalannya, adakah kita hari ini dilarang untuk beribadat? Adakah kita hari ini dilarang untuk mengamalkan agama kita? Adakah agama kita hari ini ditindas, dirosakkan, dimusnahkan sehingga membolehkan kita melakukan perkara itu? Kalaulah perkara itu berlaku, kenapa forum perdana pada malam ini boleh buat? Forum perdana pada malam ini boleh buat. Bukan kata forum je makcik oi. Tanyalah ustaz, tanyalah ustazah, tanyalah macam-macam benda agama kita boleh buat. Tiba-tiba kita kata ini tidak Islamik. Aku nak buat jihad. Itu tidak dikira jihad dan itu tidak dikira syahid. Belum sampai tahap itu lagi. Berhati-hatilah dalam menangani sesuatu isu. Wallahu a'lam. Terima kasih pada Ustaz Kazim atas jawapan tadi, jawapan yang disampaikan tadi. Saya harap Puan Zalilah tadi okey dapat berperhati dengan jawapan tu. Cerita panjang. Kita terima satu lagi penyoal yang terakhir pada malam ini. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, adik tolong perkenalkan diri dan daripada mana? Saya Muhammad Wafi bin Abdul Syakur daripada Wafi, ya, Muhammad Wafi. daripada Alustar. Dari Alustar. Daripada pondok ataupun orang awam? Membantu pondok je. Okey, alhamdulillah. Jadi apa soalan yang ingin dikemukakan soalan ringkas, Ustaz? Menjadi satu kebiasaan bila kita dengar student pondok, tok guru simpan janggut, misai, serban, baju jubah kan. Ya. Jadi orang barat ni membuat satu spekulasi bila orang berpakaian macam tu, image macam tu je mesti teroris kan. Sampai kita tengok pengaruh orang barat ni cukup kuat. Boleh kata ke semua movie dia orang tak sah orang jahat tu kalau bukan orang Arab kan semua kan. Kadang kita tengok juga dekat KLIA, kesian tengok tok-tok Arab tu baru turun dari kapal terbang, tengok FBI, security semua pergi serbu kan. Kesian. Lepas tu soalan saya, macam mana kita nak mengubah spekulasi orang barat ni terhadap orang Islam kita? Okey, adakah adik tak pakai serban malam ni takut kerana persepsi tersebut? Tak je. Tak simpan janggut? Tak ada jugalah. Okey, terima kasih adik Ahmad Wafi. Kita bagi panel jawab ya. Terima kasih. Mungkin Ustaz Bat kot boleh bagi sikit respon lah. Kita nak mengubah, perlukah kita nak mengubah persepsi kerana mengubah diri kita, image kita semata-mata persepsi orang? Ya, terima kasih. Saya kira tidak ada kaitan di antara penampilan seseorang dengan perlakuan teroris dia. Adalah tidak adil apabila khususnya di barat mereka memandang kalau berjubah, berserban dan juga berjanggut itu adalah lambang kepada orang yang nak melakukan keganasan. Sebab sejarah dalam dunia mencatatkan majoriti daripada pengganas dunia itu bukan yang berjubah. Bahkan yang membunuh secara gambang itu pun bukan orang berjubah. 22 Julai tahun 2011 di Oslo, Norway, yang tembak mati 77 orang, 319 cedera dan dibom ramai-ramai itu, orangnya bernama Anders Behring Breivik. Itu tak pakai jubah, smart orangnya. Di Los Angeles, Mickey Cohen, itu Kosher Nostra, Los Angeles. Gangster Yahudi dekat dengan Los Angeles. Pakai smart, pakai coat, blazer, topi, bagai-bagai. Tidak ada kaitan. Bahkan kalau kita senaraikan segala pengganas-pengganas yang ada di dunia,
boleh dikatakan hampir tidak wujud yang seperti yang digambarkan hari ini. Sebab itu di Barat, dia pegang kepada prinsip asas politik. Bila mereka dah dekat dengan pilihan raya di Amerika Syarikat, mereka akan sebarkan satu prinsip asas, create an atmosphere of fear, dan people will give you more power. Itu prinsip dia orang. Wujudkan suasana yang menakutkan, nanti rakyat akan berikan kita lebih kuasa. Sebab itu dibuatkan satu kempen, dia nak mengatakan kalau Islam itu pengganas. Kalau penampilan begini, pengganas. Sehingga kan setiap pertubuhan, persatuan yang di pangkalnya ada al, itu nak dikatakan sebagai pengganas. Semua al kena, kecuali al-barakah saja belum lagi. Alhamdulillah, nasib baik. Kalau tak al-barakah pun kena sekali manjoy sana. Walhal daripada dia sibuk dengan persatuan yang al-al di seluruh dunia ini, dia tak tahu yang lebih bahayanya alkohol itu. Alkohol itu lebih membunuh berbanding dengan al-al yang lain. Di Amerika Syarikat saja setahun ada 80,000 kematian disebabkan oleh alkohol. Pergaduhan, pembunuhan, aksiden dan bagai-bagai. Maknanya alkohol itu 4,706 kali ganda risiko berbanding dengan satu ancaman teroris. Pernah orang buat satu kajian, ratio teroris dengan orang mati kerana kemalangan jalan raya. Mati aksiden 19,000 nisbah 1. Kalau mati lemas 800,000 nisbah 1. Orang mati kerana kebakaran 99,000 nisbah 1. Orang mati kena panah petir 5,500,000 nisbah 1. Maka mana yang dikatakan sebagai pengganas sana, pengganas di sini? Tidak wujud. Maka ini yang kita khawatirkan, orang nak menganggap bahawa penampilan umat Islam itu ada kaitan dengan pengganas. Walhal berpakaian jubah, berserban berjanggut, itu hanyalah ikhtiar kita nak meniru baginda Nabi SAW. Maka adakah dengan ikhtiar kita nak tiru Nabi itu, maka kita sewenang-wenang dicap sebagai teroris? Maka di manakah keadilan? Wallahu'alam. Terima kasih, jelas sekali jawapan yang diberikan oleh panelis kita Ustaz Badri Shah Lauddin sebentar tadi. Kita akan berhenti rehat seketika dan akan kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Pakai baju ya taruh satu lagi ya pandai serang si lengkar rumah saya kerana dipidang from semuanya pipnya pamisan atau seru lagi Penjula dan bilir diatu secara saurima penggema masa mungkin yang syumat tisat yang kepada budak baik panggilan itu adalah sombal kun atas mereka kita pun itu dengan lapar tu nya bekas penghadus itu had penggema di bilir diatu bakal bekas bercebar saka kemerisi Terima kasih banyak kepada penonton-penonton di rumah, penonton-penonton di dalam Dewan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah College University Insaniah Al-Usta pada malam ini, kerana kita telah sedang mengikuti rancangan Forum Perdana Ehwal Islam dengan tajuk Aku Terror Bukan Teroris sempena dengan Istimewa Pondok Malaysia 2014. Akhirnya Datuk, kesimpulan daripada perbincangan Aku Terror Bukan Teroris ni lah. Mungkin Datuk boleh kongsi lah, apa aspirasi, apa misi, apa visi melalui Yayasan Pembangunan Pondok ni, kerana kita nak melahirkan golongan-golongan terror di kalangan warga pondok khususnya, dan bukan teroris, Datuk. Ya Ustaz, kita sebenarnya kalau kita nak jadi orang yang terror, orang yang hebat, kita mestilah jadi apa yang Nabi SAW sabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang yang hebat ni orang yang boleh bagi manfaat kepada orang lain. Kalau tadi kata terror sebab anak banyak, biarlah anak tu ada yang jadi doktor, ada yang jadi arkitek, ada jadi lawyer. Jangan ada duduk pusat serenti, ada duduk jalan ma'ruf, ada duduk jalan Haji Taib. Biar hebat. Maka untuk menjadi orang yang hebat, pertamanya kita memang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Pengalaman kita, ilmu kita boleh menyumbang. Alhamdulillah di negeri Kedah ni kalau boleh kita nak banyakkan lagi, Ustaz Zack, macam Syed Mukhtar Al-Bukhari. Orang yang kita boleh tumpang sehingga ada yayasan yang boleh dimanfaatkan, yang setahun zakatnya juta.
yang boleh kita menumpang. Yang keduanya, kita terpaksa berada di dalam bersama-sama atau berpersatuan. Dalam persatuan itulah melahirkan kehebatan. Dalam persatuan itu juga menumbuhkan rasa kasih sayang. Dalam persatuan juga membenihkan solidaritas. Kerana serigala tidak akan menyerang kambing yang berkumpulan, tetapi akan mencari kambing yang bersendirian. Sebatang lidi tidak ada kekuatan. Tumpukan sampah itu tidak dapat langsung dibersihkan, tetapi seberkas lidi diikat di pangkalnya akan membawa kepada satu kekuatan. Kita kuat bila kita menyatu. Maka dalam aspirasi Yayasan Pembangunan Pondok ini, kalau boleh, biar orang-orang agama ini hebat berada di bawah satu bumbung. Kita menyatu kekuatan kita. Kita bersama di dalam kekuatan kita. Bahkan dalam beribadat sendiri pun kita dituntut untuk berjamaah. Kerana dalam jamaah itu ada kekuatan dan ada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama dengan umat Islam. Kita nak kembalikan kehebatan-kehebatan seperti ulama-ulama terdahulu yang hebat dalam pelbagai bidang. Mana lagi Tok Kenali yang hebat dalam penulisan. Mana lagi Al-Marbawi yang lahirnya daripada lubuk merbau sehingga pernah diangkat oleh orang sebagai manusia yang hebat. Ya, menulis sampai dilihat oleh orang Arab ini sebagai penulisan yang tidak ada tolok bandingnya. Ini yang kita nak tengok. Dan dalam hidup kita untuk menjadi orang yang hebat, mestilah menjadi orang yang serius. Anak muda yang di luar sana, mana mungkin menelusuri jalan menjadi orang hebat kalau malas. Bangun pagi pun lewat, jalan malamnya banyak sangat walknya, bintang walknya, star walknya, apa walknya lagi tak tahulah. Tapi akhirnya nak beli kepada prepaid pun mak kena cari lagi. Anak muda yang tidak ada wawasan, lihatlah kepada susur galur orang berjaya ini, pastinya terpaksa melalui kesusahan, kehebatan, mencari ilmu, barulah dirinya boleh menjadi hebat. Islam, agama yang hebat. Hebat Islam itu adalah kerana umat Islam itu hebat. Kembalikan kita ini untuk menjadi orang yang hebat, orang yang superb, orang yang excellent, orang yang terror, orang yang terrific, bukan teroris, Ustaz. Wallahu a'lam. Terima kasih pada Datuk atas kesimpulan yang dibuat tentang tajuk Aku Terror dan Bukan Teroris. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hampir 1 jam kita berforum pada malam ini. Banyak perkara yang telah dikongsikan oleh panelis kita pada malam ini. Yang berbahagia Datuk Dr. Masyitah binti Ibrahim daripada Pengurusi Eksekutif Yayasan Pembangunan Pondok Malaysia. Yang berbahagia Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz, Pengetua Pusat Pendidikan Al-Barakah. Dan yang berbahagia Ustaz Balishah Alauddin, Jabatan Agama Islam Pahang, juga Mustasyar Yayasan Pembangunan Pondok Malaysia. Terima kasih kepada semua tetamu-tetamu kehormat yang hadir pada malam ini dan seluruh muslimin dan muslimat yang menjayakan forum sempena dengan Istimewa Pondok Malaysia 2014. InsyaAllah kita akan bertemu dan bersua kembali di lain waktu, lain ketika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan saya secara realistiknya ialah saya bersiap sedia dari segi kewangan. Orang tergelak, kenapa nak siap dari segi kewangan? Kan kita ni bulan Ramadan, bulan nak puasa ni kurang makan, kurang minum. Tapi kewangan tu tak semesti untuk kita beli makan, beli minum. Artinya kita jemput ahli-ahli keluarga kita, rakan-rakan kita, jiran kita datang makan di rumah kita. Itu yang lebih baik. Ada orang cakap berbuka puasa di surau atau di masjid itu baik. Betul, tapi kalau kita sanggup, kalau kita ada kemampuan kewangan, kita jemput rakan-rakan, jiran datang ke rumah, itu lebih daripada semangat pengorbanan tu. Kalau kita dapat harga menghargai di antara satu sama lain, itu yang sebaiknya. Terutamanya seorang suami menghargai pengorbanan isteri, bangun seawal pagi untuk siapkan juadah bersahur, kemudian pulang awal daripada tempat kerja untuk siapkan juadah berbuka. Ini pengorbanan yang cukup besar yang dilakukan oleh seorang isteri. Maka ini juga dikira sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang suami juga berperanan untuk mengajak anak isteri sebagainya untuk solat berjamaah sebagainya. Ramadan bulan beribadah, bulan kerahmatan dan keampunan. Para malaikat merendahkan sayap untuk